Terima kasih. Saya rasa kita tahu bahawa apa yang dikatakan bajet tak cukup, kena kurangkan jumlah pelajar yang dihantar, itu yang dikatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan juga Perdana Menteri sendiri. Saya nak ubah kepada satu tajuk yang lain, Tan Sri Ketua. Berkenaan dengan satu program yang juga diumumkan oleh Yang Berhormat, berkenaan dengan penghantaran ahli-ahli akademik kita untuk menduduki PhD, iaitu program My Brain 15, yang mensasarkan bahawa untuk universiti-universiti penyelidikan ataupun research universities, kita mensasarkan tahun 2015 ada 75% ahli akademik kita mempunyai PhD, dan untuk universiti-universiti yang lain 60%. Ini satu program yang baik yang kita sokong, tetapi saya rasa yang pentingnya ialah kita bukan saja perlu menitik beratkan ahli-ahli akademik kita ada kelayakan dari segi kertas, dari segi sijil, dari segi PhD, tetapi apa yang lebih penting ialah kita kena memantau adakah ahli-ahli akademik kita yang mendapat PhD itu terus membuat penyelidikan, terus meneruskan penerbitan, adakah mereka aktif dalam penerbitan, aktif dalam penyelidikan. Kerana yang penting ialah ahli-ahli akademik dalam sebuah universiti yang termasyhur, apa yang menjadi KPI kepada mereka ialah sama ada penyelidikan mereka ada citation daripada pihak-pihak lain. Kalau ini tidak, kita hanya mementingkan kelayakan atas kertas saja, tetapi bukannya kelayakan ahli akademik itu. Dan satu perkara yang saya ingin bangkitkan di sini ialah, saya difahamkan bahawa dalam universiti-universiti tempatan ada ahli akademik yang dihantar untuk mengikuti PhD dan sebagainya. Saya difahamkan ada universiti, ada ahli akademik yang pergi ke luar negara, dihantar oleh pihak kerajaan, mereka balik tanpa PhD. Ada yang mengambil bertahun-tahun belajar PhD, mereka duduk di luar negara, tetapi mengambil masa yang lebih panjang, ada balik tanpa PhD. Jadi saya ingin memohon kepada pihak kerajaan supaya melihat perkara ini secara serius, kerana kita akan memperuntukkan satu jumlah wang yang besar untuk menghantar ahli-ahli akademik ini untuk mendapatkan PhD, dan kita perlu ada satu mekanisme untuk mengawal, untuk memantau, memastikan bahawa setiap ahli akademik yang dihantar itu balik dengan kelayakan yang sepatutnya. Kalau mereka gagal, saya rasa perlu ada satu mekanisme untuk memaksa mereka membayar balik setiap sen yang kita belanjakan kepada mereka, kerana tidak adil kepada pembayar cukai kalau kita menggunakan wang rakyat untuk menghantar mereka ke luar negara untuk mendapatkan PhD. Kalau mereka enjoy saja kehidupan mereka di luar negara, balik tanpa satu kelayakan dan tidak dapat menyumbang semula kepada pembangunan negara, saya rasa adalah penting bahawa kita menghukum mereka dengan memaksa ataupun menghendakkan mereka untuk membayar semula kos yang telah digunakan untuk penggunaan untuk mereka. Yang ketiga juga saya ingin menyentuh sedikit dengan berkenaan dengan otonomi universiti. Dalam rancangan Malaysia ke-10 juga ada disebut bahawa kerajaan akan terus meneruskan dasar untuk memberikan otonomi yang lebih kepada pihak universiti. Tetapi walaupun ada policy statement di sini mengatakan bahawa kerajaan akan memberikan otonomi, tetapi kita tidak melihat apa rancangan dia, apa roadmap dia untuk memberikan otonomi ini kepada universiti-universiti tempatan. Kerana selain daripada USM, lain-lain universiti kita tidak menampakkan ada apa-apa roadmap bahawa untuk memberikan otonomi ini. Saya nak bangkitkan di sini ialah, kita mengatakan otonomi, memberikan kebebasan, tetapi baru-baru ini kita nampak ada juga campur tangan daripada pihak kementerian. Malah di Universiti Melaya baru-baru ini mengadakan satu seminar, mengadakan satu perbincangan secara ilmiah, secara akademik berkenaan dengan buku Barry Wayne yang diterbitkan baru-baru ini. Saya difahamkan pihak Menteri Pengajian Tinggi sendiri telah menghantar surat kepada pihak Vice Chancellor untuk meminta Vice Chancellor menjawab mengapa seminar ini yang dikatakan sebagai terlalu kritikal, sebagai anti-establishment dan sebagainya. Jadi saya rasa dalam kampus sendiri, dalam universiti sendiri, pihak ahli akademik mengadakan satu perbincangan, satu perbahasan secara ilmiah, secara akademik pun dikatakan anti-establishment. Apakah kita nak katakan otonomi kepada pihak universiti? Saya minta kalau kita betul-betul serius dalam perkara ini untuk memberikan otonomi kepada pihak universiti, perlu ada satu roadmap, perlu ada satu perancangan yang lebih sistematik untuk memberikan otonomi ini kepada pihak universiti, dan kita mahu melihat apakah perancangan tersebut, dan bukan saja setakat policy statement yang dikatakan begitu tanpa sebarang perancangan yang khusus. Yang keempat, Tan Sri Yang Ketua, saya ingin menyentuh juga dengan tentang bab pembangunan sosioekonomi yang lebih inklusif. Ini ada satu bab dalam rancangan Malaysia yang ke-10 yang khusus untuk mengatakan bahawa mengadakan beberapa program pembangunan sosioekonomi yang lebih inklusif kepada semua masyarakat yang terpinggir, termasuk masyarakat India.
Tetapi apa yang saya nak katakan bahawa dalam rancangan Malaysia ke-10 ada agenda khusus untuk Bumiputera. Kita tidak rasa dengki kerajaan nak membantu Bumiputera, kerajaan nak membantu orang Melayu. Tak ada masalah. Tetapi masalahnya ialah masyarakat yang terpinggir yang lain, terutamanya masyarakat India, kita tidak menampakkan apa-apa program yang khusus, ada apa-apa dasar yang khas untuk meningkatkan taraf sosio-ekonomi masyarakat India. Kita lihat ada satu perenggan, ada satu bab berkenaan dengan India, dengan masyarakat India, meningkatkan akses kepada infrastruktur dan kemudahan asas untuk meningkatkan taraf hidup pekerja ladang. Pekerja ladang yang sebahagian besarnya berketurunan India bekerja di ladang getah dan kelapa sawit di seluruh Malaysia. Mereka berdepan dengan cabaran seperti tahap pendapatan dan pendidikan yang rendah, keadaan hidup yang daif serta kekurangan akses kepada kemudahan asas. Bagi memperbaiki taraf hidup pekerja India di ladang, sejumlah 109 juta akan diperuntukkan dalam tempoh 2011 dan 2012 untuk membekal air yang dirawat kepada lebih kurang 182 ladang yang berkeluasan kurang daripada 1000 ekar dan terletak kurang 5 km daripada paip utama. Ini lepas 50 tahun baru kita bercakap pasal air dirawat. 50 tahun dalam 9 rancangan Malaysia tak pernah ada seolah-olah akses kepada air bersih pun tak ada. Kalau bukannya bujurlah masyarakat India tahun 2008 memberikan sokongan yang padu kepada Pakatan Rakyat, sekarang baru kerajaan lihat perlu ada air yang bersih kepada masyarakat India. Dan saya rasa ini bukan saja masalah yang dihadapi oleh masyarakat India. Terima kasih Rasa. Saya juga nak tanya kepada Rasa, kalaulah kerajaan betul-betul prihatin mau bantu dengan peruntukan yang begitu, bukankah lebih elok kalau kerajaan menentukan gaji minimal kepada setiap pekerja-pekerja di estate, khususnya dengan kadar tangga kehidupan hari ini, di mana kadar kemiskinan diletakkan di lebih daripada 1000 lebih ringgit. Kalau kerajaan mendapat buat satu dasar supaya setiap pekerja ladang dan semua industri dengan negara ini gaji minimal dia mesti lebih daripada 1200 ringgit, kan elok kan? Saya minta pendapat daripada